Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Hun Manet, Perdana Menteri Kemboja, berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Kemboja yang baharu. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Dr. Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Pro-Chancellor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa kemarin berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Perasmian Maharajan Haflul Takharuj atau Pesta Konvoi Yunisa kali ke-13. Bertemakan transformasi masa depan pertanian moden dan sekuriti makanan halal mengusai horizon baharu, majlis berlangsung di Kampus Sinaud Yunisa, daerah Tutong. Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi Majlis Yunisa. Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Timbalan Pengerusi Majlis Yunisa, dan Dr. Awang Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Yunisa, selaku pengerusi jawatan kuasa tertinggi Maharajan Haflul Takharuj ke-13 Yunisa. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Sukacita saya merasmikan Maharajan Haflul Takharuj ke-13 Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Duli Yang Teramat Mulia kemudian berkenan menyaksikan pameran dan meninjau kajian-kajian makmal yang dijalankan oleh mahasiswa-mahasiswi Fakulti Pertanian dan Pusat Penyelidikan Halalan Thayyiban. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menanam pokok doa dan menyaksikan aktiviti melepaskan ikan air tawar. Rumah Herba mengetengahkan 94 koleksi tumbuhan herba diungkayahkan oleh Fakulti Pertanian Indonesia. Juga diadakan pameran berkonsepkan urban farming dan teknik tanaman moden serta sistem pertanian menegak. Pada Maharajan Haflul Takharuj, Duli Yang Teramat Mulia berkenan melancarkan 31 buah buku terbaharu terbitan Yunisa. Bismillahirrahmanirrahim. Sukacita saya melancarkan buku-buku terbaru terbitan Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Ya ni'mat rabbul kauni Maharajan Haflul Takharuj diadakan bagi memeriahkan lagi Majlis Haflul Takharuj yang akan berlangsung pada 30 Ogos ini.
24 pengusaha dari sektor pertanian dan perikanan menyertai Expo dan Keusahawanan Soktani yang diadakan sempena Maharajan Haflul Takharuj Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa ke-13. Expo berlangsung sehingga Jumaat ini di Dewan Serbaguna Al-Rayyan Kampus Sinaud Yunisa, daerah Tutong. Pelbagai jualan seperti buah-buahan, sayur-sayuran, makanan dan minuman diketengahkan sepanjang Expo Soktani. Program ini turut melibatkan mahasiswa dan mahasiswi dari Fakulti Pertanian. Jualan Expo dibukakan bagi kunjungan orang ramai bermula 9 pagi hingga 5 petang. Juga diadakan pertandingan memancing yang dibukakan untuk warga Yunisa. Pertandingan antara lain bertujuan mempromosi aktiviti memancing dan kolam aquacultur di kampus tersebut. Negara Brunei Darussalam komited untuk bekerjasama dan berkolaborasi dengan negara-negara ahli ASEAN bagi mengatasi sebarang cabaran berkaitan jenayah rentas sempadan dalam memastikan ASEAN sentiasa aman, selamat dan makmur. Berucap semasa mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai jenayah rentas sempadan AMMTC dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan kali ke-17 di Labuan Bajo, Republik Indonesia yang diadakan bermula 20 hingga 22 Ogos, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua juga menekankan bahawa negara Brunei Darussalam akan terus mengukuhkan dan melaksanakan inisiatif yang sedia ada dalam membentras pemerdagangan manusia dengan memfokuskan kepada konteks negara dan sokongan daripada ASEAN. Yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof selaku Ketua AMMTC Negara Brunei Darussalam turut menyampaikan kenyataan yang mengetengahkan usaha-usaha negara dalam membentras kegiatan jenayah rentas sempadan khasnya berkaitan pengganasan dan ekstremisme, jenayah siber dan pendekatan toleransi sifar terhadap pengedaran dan penyalahgunaan dada haram. Semasa sesi konsultasi bersama rakan-rakan dialog terdiri daripada Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea, yang berhormat turut memberikan kenyataan mengenai kepentingan usaha kolektif dalam memerangi jenayah merentas sempadan. Mesyuarat AMMTC dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan merupakan mekanisme penting bagi negara-negara ahli ASEAN untuk bertukar-tukar pandangan dan maklumat mengenai perkembangan terkini, situasi keselamatan dan membincangkan kerjasama dan hala tuju pencegahan dan pembenterasan jenayah rentas sempadan. 23 individu terdiri daripada 21 tempatan berumur 28 hingga 70 tahun dan 2 penduduk tetap berumur 40 dan 55 tahun ditahan semasa operasi Jenggo SB yang dijalankan oleh Biro Kawalan Narkotik kerana dipercayai terlibat dalam aktiviti penyalahgunaan dan pengedaran dadah. Operasi menyasarkan aktiviti pengedaran dadah berskala kecil di 10 lokasi di daerah Temburong yang juga mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah di Kampung Air. 0.33 gram syabu ditemui semasa operasi tersebut. Turut dirampas alat-alat perkakas yang digunakan untuk menyalahgunakan dadah. Sementara itu, 5 daripada tangkapan operasi kali ini telah didakwa di Mahkamah Magistrate pada 16 dan 19 Ogos 2023 bagi kesalahan lama dan dikenakan denda dan dijatuhkan hukuman penjara bagi tempoh antara 11 bulan dan 4 tahun. Para penyelidik dari Institut Biodiversiti dan Penyelidikan Alam Sekitar, Fakulti Sains Universiti Brunei Darussalam dan Institut Perubatan Biodiversiti SingHealth Diagnos BDMed berjaya memetakan genom bunga simpur yang pertama di dunia, Dillenia saffraticosa, bunga kebangsaan negara Brunei Darussalam. Perkara tersebut dikongsikan dalam sidang media yang diadakan di Universiti Brunei Darussalam, UBD. Sidang media disampaikan oleh Dr. Awang Hazri bin Awang Haji Kefli, Naib Chancellor UBD,
dan Dr. Dayang Hajah Nur Hayati binti Awang Haji Ahmad, penolong kanan Profesor Fakulti Sains dan pengarah Institut Biodiversity dan Penyelidikan Alam Sekitar UBD. UBD akan terus memberi sokongan yang signifikan kepada para penyelidik untuk menjalankan kajian mengenai biodiversity dan penyelidikan alam sekitar dengan institusi dan organisasi tempatan dan antarabangsa. Projek dijalankan dengan kerjasama Jabatan Perhutanan dan disokong oleh Jabatan Pertanian dan Agri Makanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Sekurang-kurangnya 185 orang menyertai siri ketiga webinar Galakan Budaya Membaca 2023 yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian perpustakaan. Kertas kerja mengenai kajian literasi dan tahap pembacaan dibentangkan oleh Dr. Malai Zeti binti Sheikh Abdul Hamid, penolong Profesor Universiti Teknologi Brunei. Peserta terdiri daripada pegawai dan kakitangan kerajaan, pustakawan dan tenaga pengajar dari dalam dan luar negara. Bengkel penyempurnaan jenazah kelas bimbingan Muslimah seluruh negara yang diadakan sejak Mei lalu berakhir dengan penyampaian sijil. Dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah. Majlis berlangsung di Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkurong. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datin Hajanah Riah binti Haji Asbi, isteri Menteri Hal Ehwal Ugama. Bengkel yang diadakan di keempat-empat daerah ini melibatkan penyertaan Muslimah dari 35 buah masjid. Bengkel antara lain bertujuan meningkatkan lagi kefahaman dalam hal ehwal pengurusan jenazah. Jabatan Pengajian Islam melalui bahagian Pembangunan Sumber Tenaga Manusia dan Biasiswa mengadakan sesi taklimat penganugerahan biasiswa Kementerian Hal Ehwal Ugama untuk mengikuti pengajian di luar negeri peringkat sarjana muda bagi sesi akademik 2023-2024. Acara berlangsung di Sekolah Arab Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Kampung Rimba. 10 pelajar ditawarkan biasiswa bagi mengikuti pengajian di peringkat sarjana muda di beberapa institusi pengajian di luar negara. Juga diadakan penyampaian anugerah dan surat tawaran biasiswa Kementerian Hal Ehwal Ugama kepada para pelajar. Sementara itu, 5 pelajar ditawarkan biasiswa bagi mengikuti pengajian di peringkat tahun 12 dan 13 di Sekolah Antarabangsa Jerudong bagi sesi akademik 2023-2024 yang akan bermula 28 Ogos ini. 66 lukisan abstrak hasil karya 15 pelukis tempatan dipamerkan di Galeri Creative Space Impromptu Expressions Kampung Sengkurong dengan mempamerkan teknik lukisan berlainan. Pameran dibuka bagi kunjungan orang ramai sehingga 19 September. Pameran mengetengahkan hasil seni lukisan tempatan dari 2016 hingga 2023 yang memaparkan pengalaman kehidupan. Pelbagai aktiviti juga diadakan, antaranya bengkel lukisan. Untuk involved dari segi exhibition ini, kami ada berbincangkan beberapa aktiviti yang kami akan mengadakan seperti macam workshop dan juga art jam, iaitu menarik orang-orang kita ni. Kepada yang pelukis-pelukis muda ataupun baru ataupun ada yang sudah lama tapi belum menyampaikan ataupun mengikuti pameran-pameran, jangan berputus asa lah, jangan malu-malu, ikut saja, sentiasa bergiatlah. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.